So hari ini kita akan sambung untuk chapter analyze transaction, record to general journal. Okay. Record to general journal. Dan kita telah sentuh sikit contoh dan latihan, dan hari ini kita sambung balik untuk elemen yang berbeza. Yang sebelum ni dah asset, so kita akan sambung untuk yang elemen type of account yang agak berbeza sikit, untuk kita tahu analisa sikit, nak tahu debit apa, kredit apa. Okey, yang ini sikit kalau contohnya yang ini saya rasa saya dah suruh buat untuk latihan, tapi tak apa, saya ulang sekali lagi. Muhammad Faiz obtain a bank loan. Okey, bank loan of 20,000 ringgit. Maksudnya kita ada akaun apa? Awak sebagai Muhammad Faiz lain atau perniagaan Muhammad Faiz ni, awak dapat duit cash, awak dapat duit cash. Okey. Dan satu lagi awak dapat apa? Awak pun akan dapat juga pinjaman. Awak pun akan mengapa tu orang kata uh, menanggung sengsara. Menanggung sengsara maksudnya awak menanggung hutang lah. Hutang memang sengsara orang kata. Awak kalau tak percaya, tanyalah mak bapak awak yang berpengalaman. Hutang memang sengsara. Saya take note. Kalau boleh jangan hutang lah. Kalau boleh awak sewa je. Sewa ni bukan hutang. So lebih bahagia lagi. So bila awak pinjam, banyak awak tersekat. Awak boleh tengok yang jelasnya dekat yang saya baru beli pula. Saya baru beli apa? Uh, slide dalam ni. So, tapi ada kelemahan dia sebab dia ada jawapan tu. Okey. So, untuk kita kelas kat sini tak apa awak yang tengok dulu. Boleh tengok untuk awak ada reference lagi So, awak kena jujur pada diri sendiri. Alright? So, gambar belakang ni gambar campus kita lah. Okay. Alright. Okey, dan saya nak ulang. Yang ini adalah cash. Kita dapat cash, so awak dapat duit 20,000. Cash awak bertambah, loan awak pun bertambah. Jangan lupa. Biasa orang terlupa loan. Loan adalah liability. Liability bertambah sebelah mana? Cuba tengok. Liability bertambah sebelah mana? Sebelah kredit. Okey, jadi kita ada sini debit, kredit. So aset bertambah sebelah mana? Aset bertambah sebelah debit. Jadi debit asset ataupun debit cash. So debit cash ni, dan kredit apa? Loan. Okay. So yang sini cash sebelah debit, loan sebelah mana? Sebelah kredit. Jadi debit cash, kredit apa? Loan. Okay. Mungkin tak apa, nanti yang saya katakan quiz, nanti saya akan buat quiz lah supaya dia seperti mana yang simple lah, dia apa, jenis apa dan rasanya awak belum boleh ujian lagi, ujian bila mana dah habis chapter ni. Okey, cuba yang buat ni, saya nak awak buat ni je lah, boleh tak aktiviti 2.3 ni? Itu dah saya harapkan lah. Maksudnya awak tak payah salin soalan, soalan dah ada dalam sekejap ni, tak payahlah sebab memang akan membazir masa. Awak terus dia buat jawapan saja, boleh tak?
Jawapan je yang awak belajar. Contohnya ni lah, dia ada akaun apa, apakah jenis akaun dia. Saya beri jawapan. Yang pertama ialah apa? Check Check ialah cash at bank. Okey. Cash at bank ini ialah aset. Okey. So duit awak bertambah, aset bertambah sebelah mana? Sebelah debit. Jadi debit apa? Debit cash. Kita tulis sini, kita tulis cash at bank. Jenis akaun dia ialah apa? Asset. Cash at bank. Dan dia sebelah mana? Sebelah debit. Awak cuma cari satu saja lagi, iaitu akaun loan. Awak cuba buat macam ni lah. Awak cuba buat, masukkan dalam kotak masukkan dalam kotak dan tentukan debit apa, kredit apa debit apa, kredit apa. So debit ialah cash at bank, kan. Kredit apa, general. Buat sekarang saya beri masa 5 minit. So, saya rasa saya mengharapkan supaya kita dapat cepat sikit lah. Right? Bila dah siap, katakan siap lah. Tapi kalau bersemuka pun, saya tak tunggu semua siap juga lah. Ada yang masih lepas tu boleh bawa tandas. Kira kalau nak tahu semua memang tak kena sudahnya dia video ni. Alright. Siapa yang dah siap, katakan dah. Awak buat sekarang. Saya tak nak cantik. Cantik ada yang saya dah bagi dah. Saya dah bagi tadi. Saya dah bagi dalam nota. Saya kasih free kita. Tapi nanti awak kena beli je lah saya punya modul tu. Modul memang lengkap sampai bab 15 soalan jawapan. Cepatnya lah. Waduh. Okey, tak apa. Okey, yang ni. Ayolah. Cash at bank, aset bertambah. Ni dia punya. Mula cash at bank bertambah. Aset bertambah sebelah mana? Sebelah debit. Loan bertambah ya. Bukan berkurang. Kenapa? Awak tak boleh loan. Sekarang ni awak dah pandai buat loan. Loan awak bertambah lah. Liability. Bila loan bertambah, dia sama. Ni sama Ni dengan ni sama Loan bertambah, liability bertambah. Sebab dia satu grup yang sama. Contoh, awak makan apple. Kan? Apple dia adalah apa apple? Apple adalah sejenis buah. Kan? Kalau awak makan buah, apple semakin berkurang kan? Buah pun semakin berkurang, betul tak? Dia sama. Dia satu grup yang sama. Jadi kalau liability bertambah, sebelah kredit. Kalau awak tengok daripada formula, daripada kita punya formula, ni, aset bertambah, liability bertambah sebelah mana ni? Yang ni awak kena masuk dalam awak punya, boleh tak? Dalam awak punya buku formula. Kita ada 2 buku Satu buku nota, buku formula memang khas satu buku. Mana-mana subjek boleh suruh Itu dipay pun tak apa. Dalam logo live pun tak apa. Dia formula saja, okey. Dia bukan nota. Awak dah tahu tu. Okey, sebab itu kita masuk dalam kotak ini. Cash at bank, asset dia bertambah. Kalau bertambah sebelah mana? Sebelah debit. Ni cantik sikit daripada atas ni sebab dalam kotak kan. Loan adalah liability bertambah. Kalau bertambah sebelah kredit. Dan kalau kita dalam bentuk journal pula ialah kita susun dulu. Kita ambil yang account saja Cash at bank dan kredit apa? Loan. Debit. Yang ni lah debit. Saya boleh guna debit DR DR ialah cash at bank dan kredit adalah apa? Loan. Maksudnya dalam transaksi ini
Debit apa, kredit apa. So debit adalah cash at bank dan kredit loan. Ni yang paling penting ni. Ni. Ataupun ni. Yang ni semua tak penting, tak pernah masuk dalam exam pun. Ini je penting. Ni boleh tak awak buat sebagai ni? Ni adalah sangat penting sampai itulah untuk saya. Dan seterusnya, seterusnya saya buat ringkas saja sebab nak laju. Awak cuba kepada aktiviti saja. Awak fokus fokus. Yang seterusnya contoh 4, Mak Faiz withdraw cash. Maksudnya withdraw cash berapa ribu? RM1,000. Ini perniagaan awak Perniagaan contohnya Mak Faiz ni Faiz Sendirian Bahad. Dia keluarkan RM1,000. Sini. Dia keluarkan RM 1,000. Okey. RM 1,000 keluarkan. Untuk tujuan, kalau perkataan withdraw ni ada perkataan personal ataupun withdraw ni, personal personal pun personal. Withdraw pun boleh, personal pun boleh. Kalau personal, dia bukannya untuk perniagaan dia keluarkan duit. Dia ambil je lah. Dan dia tulis sikit ni untuk dia untuk anak dia contohnya. Bayar yuran, agent. Dia bukan tak ada kaitan meniaga. Jadi dia adalah withdrawal capital withdrawal atau account withdrawal. Withdrawal itu ialah apa? Withdrawal itu adalah equity. Dan dia akan berkurang. Berkurang. So withdrawal berkurang, equity berkurang. So kalau equity berkurang sebelah mana? Equity berkurang. Boleh tak sebut? Equity berkurang sebelah mana? Debit ke kredit? Cuba awak menyahut saya punya soalan. Kalau equity berkurang sebelah mana? Pandai. Debit sini. Okay. So debit 1,000, withdrawal. Ni lah. Withdrawal debit. Ni debit kan? Debit, withdrawal dan kredit apa? Cash Betul tak? Keluarkan duit perniagaan akan berkurang sejumlah apa? Sejumlah 1,000. So cash akan berkurang. So kita akan ada account cash. Cash akan berkurang. Saya akan tulis yang ni memang warna merah lah terus. Okay. Cash berkurang. Aset berkurang. Bila aset berkurang, sebelah mana aset berkurang? Cuba tengok. Aset berkurang sebelah mana? Debit ke kredit? Sebelah kredit. Okay. So, kredit account apa? Kredit account cash. Jadi, saya tulis sini debit account apa? Debit withdrawal. Dan kredit apa? Kredit cash. Cuma tugas awak ini yang rasa yang terakhir kot. Untuk yang inilah agak-agak leceh kan. Sebab ada banyak step. Lepas ni awak terus saja kepada inilah contoh-contoh tu. Ini paling asas lah. Tapi ada lagi. Ada lagi yang risau. Ni cuba awak buat. Boleh tak? Awak last kali saya nak tahu debit apa, kredit apa je. Tapi ia melalui perjalanan yang agak panjang untuk menentukan. Kalau awak hafal, itu menjanjikan kegagalan untuk awak. Dan kegagalan awak sebagai accountant lah. Okay. Kalau ataupun sebagai accountant. Kebanyakan, kerana ni account tak tahu ni. Kebanyakan lah. Cuba buat.
Bila dah siap, saya kena minum dah. Semalam memang saya tak minum, macam 2 jam tu. Saya rehat jugalah. Tapi awak kena buat tau. Buat. Tapi saya tak nak cepat juga. Cepat, tak faham. Kalau tak payah.
Dah siap belum? Hello? Okey, yang ini kita buat account. Kita boleh tulis withdraw apa ni, ataupun capital lah. Berkurang lah. Modal berkurang. Bila kita keluar, modal berkurang. Modal berkurang. Ya, boleh keluar. Modal Faiz tu berkurang. Dan satu cash pun akan berkurang. Jadi akaun dia ialah withdrawal. Lagi satu um, cash ya. Ini adalah capital. Oh, saya kena tukar warna lah. Buat dulu, okay. Cash adalah aset. Boleh Aset berkurang tau. Ha. Dan capital pun berkurang. Kalau capital berkurang sebelah mana? Capital berkurang sebelah AB. Okay. Dan aset berkurang sebelah apa? Sebelah kredit. Jadi kita punya journal ialah debit apa? Debit ya. Ni debit kan? Debit withdraw. Kita merujuk kepada account dan kredit cash. Boleh? Ni lah. Ah. Bagus. Jadi yang ini awak lepas ni kita ada soalan. Awak terus hantar Terus hantar WhatsApp kat saya untuk saya beri markah. Okey? So saya beri markah lah. Ni. Awak buat sampai 5 je. Ni bonus lah Awak buat aktiviti apa? Tak payah. Yang ni je yang kena hantar. Hantar WhatsApp je WhatsApp boleh tak? WhatsApp yang nombor ni nombor yang baru tu yang saya beri tu. Nombor 011 saya tulis lah sekejap Yusra pun dah hantar kan. Kita semua dah tahu kot nombor tu. Nombor 011 dia. Okay. Ni kalau boleh, ni sekarang ni, awak hantar sekarang. Alah, benda ni untuk bantu. Kalau dia orang tanya mana makan tinggi-tinggi ni. Saya dia dengan siapa? Saya memang kasi makan tinggi Ikut cara saya lah kan. BTM pun kata tolong belajar apa je dapat lah. Buat sendiri lah. Saya sekejap Sekejap. Mana pula ada bunyi. Sekejap ni. Asalkan ada debit dan kredit lah. Debit apa, kredit apa. Kalau nak buat cepat, boleh juga. Jawapannya boleh Sekejap Okay, saya nak buat. Nombor telefon saya ni. WhatsApp tu nombor telefon saya
Yang ni memang amat penting. Saya janji dengan saya jangan tengok apa-apa reference pun. Saya beri contoh sajalah. Jawapan saya beri contoh yang A tu, okey. Ni bukan ni bukan. So A ni bukannya ni lah. Saya beri contoh yang A tadi. Okey. So yang ni awak buat ini lah, senang je. Awak buat lori. Saya buat kat sebelah sini. Lori bertambah kan. Asset bertambah itu sebelah debit kan. Lepas tu cash. Cash berkurang, asset berkurang, sebelah kredit. Jadi debit apa? Debit lori sebanyak berapa? 5,000. Dan kredit apa? Kredit apa? Cash. Kalau awak boleh betul semua ni, ataupun boleh faham satu dua soalan, rasanya laju apa ni? Sangat laju dan senang faham. Awak buat gambar F lah. A tu saya dah beri jawapan dia. Ada 10 markah ni. Ataupun 5 lah, 5 markah lah. Tahu lah. Kalau tak awak saya menunggu satu hari, satu hari, satu hari. So awak WhatsApp dulu lah. Okey lah, kalau nak tanya boleh guna chat ke. Kalau tak payah, dalam kotak tak ada pun tak apa. Yang macam saya punya pun ringkas lah. Yang ni cepat sikit. Kalau ada kotak pun tak apa. Asalkan cepat sikit lah. Kalau tak gagal urusan kita ni. Kalau tak saya bagi jawapan, memang gagal lah. Proses ni sebab awak tak pasti ni. Kalau boleh aku guna chat barang kat tangan tu saya tak perasan kan. Dia tak secure web tangan tu. Chat nampak. Saya minum, minta maaf saya minum dulu Saya tak boleh lah kalau tak minum. Macam semalam direct 2 jam pun. Ni direct 4 jam. Tak tahu lah petang jadi macam ni.
Kena ada journal debit apa, kredit apa Kalau ada pelajar yang dia dah buat kotak, saya tak buat apa. Debit apa Alah, Allah, dia debit debit asset tak boleh. Dia debit account Dia kan juga, dia dah hantar si siapa ni, Yuven. Tapi tak lengkap lagi Yuven. Journal saya nak juga. Nanti tulis dekat ni, tolong tak chat. Kalau dah hantar, dekat chat. Ya. Tapi kalau boleh hantar yang lengkap lah. Jangan belum lengkap baru nak, laju sangat awak buat je kan. Laju saya kalau laju awak cepat siap, tapi cepat saya tak, tapi tak lengkap tak boleh. Awak kena lengkap hantar. Kalau boleh satu muka je lah. Menang saya tengok tulis nama penuh, tulis tarikh hari ni, tulis soalan aktiviti 2.5.
Awak jurnal Nur Aiman ni Hasik. Jurnal tu awak kena buat satu jawapan yang baru lah. Jangan awak campur-campur tu. Mana Allah. Seorang hebat pun tak dapat nak detect nombor satu jurnal, nombor satu analisis. So, jurnal awak kena buat satu bawah analisis lah. Jangan awak macam saya ni memanglah macam awak buat ni macam gini lah. Tapi ni terlalu detail sangat Leceh pula. So yang ni jawapan akhir ni saya nak ni. Ni. Ni saya nak jawapan ni. Debit apa kredit apa kan. Ni paling penting. Okay, ni yang paling penting.
Okey awak ni guna mikrofon ni. Tu dah siap. Nur Akilah kena buat journal Debit apa, kredit apa Mak Aziz okey. Mak Aziz okey dia dia buat style macam dia ada journal. Aiman Hakim debit dulu baru kredit Tapi tak apa dah hantar. Okey. Ni Saibah kena buat journal asing. Okey, bagus awak semua dah buat tak apa. Juven Raj. Juven Raj kena buat journal journal. Kalau awak nak tahu, okey kita tak apalah. Seorang dah siap tu maksudnya itu dah petanda lah. Petanda yang patutnya dah siap Dia macam gini lah, ada journal gini. Ni journal ni. Tenang inilah Saya apa, saya kau pupis lah. Ni journal.
Kalau awak boleh buat ni memang laki power tanpa analisis. Okey. Okey, awak kira yang belum siap tu maksudnya awak belum lagi sampai ke tahap apa? Speed. Okey. Ni journal namanya. Ni awak kena buat. Setiap satu kena buat ni. Okey. Ataupun dalam buku journal. Dia ada format dia. Okey. Tak apa, kita akan teruskan. Nah, ni awak kena betulkan lah. Eh? Saya tengok ada yang depth tu. Depth tu rasanya awak belum faham lagi. Yang itu ialah debtor. Debtor. Debtor maksudnya pelanggan lah. Kan saya kata kan debtor ialah pelanggan. Pelanggan Ahmad. Ataupun apa? Ingat tak? Debtor ialah pelanggan ataupun pembeli ya. Pembeli. Pelanggan ataupun pembeli. Pembeli secara hutang. Awak tak boleh account debt tak boleh. Tak boleh tulis debtor lah. Yang lain saya tengok betul lah saya tengok. Yang ni saya rasa agak tu tak apa saya ajar sikit. Credit sale to Ahmad ni saya ajar cepat sikit lah ni. Yang ini credit sale kita ada account apa? Account sales nombor E sales. Oh, sebab ni lah. Yang ni ni kira awal lah sebab belum masuk lagi sebenarnya. Sale bertambah ataupun capital bertambah lah. Di sebelah kredit. Okey. Iaitu kredit tu sale dia satu kumpulan lah. Capital tu equity sekejap equity ataupun capital. Dalam equity capital nanti kita akan belajar lah. Kita ada apa revenue, expenses, capital, withdrawal kalau revenue ataupun sales dia akan menambahkan capital. Okey. Dan E juga debtor Ahmad ialah kita punya pelanggan lah. Debtor Ahmad adalah asset. Nanti saya akan terangkan yang ni banyaklah saya akan terangkan. Asset ini bila kita punya asset pelanggan kita, duit kita, apa maksud debtor? Tulis debtor ialah apa debtor? Penghutang Debtor ialah pelanggan. Awak tulis pelanggan berhutang dengan kita. Kita ni merujuk pada perniagaan Maksudnya pelanggan tu berhutang dengan kita tu semakin bertambah. Ni awak ni lah. Ini memang awak kena hafal. Debtor ialah pelanggan berhutang dengan kita. Dan creditor saya tak payah tulis. Creditor adalah pemihutang ataupun pembekal. Creditor adalah apa? Creditor adalah pembekal. Okey, saya akan buatlah sebagai yang kata
Okey, kalau contohnya debtor, debtor ialah apa? Pelanggan. Creditor ialah apa? Creditor. Pembekal. Okey, tulis Pelanggan, saya dah tulis Pelanggan ini berhutang dengan kita. Pelanggan ini berhutang dengan kita. Lepas tu, yang pembekal kita berhutang dengan pembekal ataupun kreditor. Okey? So, kreditor ni kalau saya tulis ni, awak kena pakai lakwat merah lah. Bukan maksudnya dalam buku formula. Kreditor ni ialah liability dan debtor adalah asset. Okey? Bila kita buat jualan kepada pelanggan, kepada debtor, asset debtor itu akan bertambah. Bila dia bayar, hutang pelanggan berhutang dengan kita semakin berkurang contohnya. Begitulah hutang pelanggan. Ataupun kata kalau kita boleh buat ayat dia ialah apa? Hutang pelanggan dengan kita. Sama je. Kalau saya banyak-banyak sikit makin pening wala. Asalkan awak faham je lah. Pelanggan ni. Yang ni lah. Yang ni paling penting. Debtor lah pelanggan. Okey. Creditor adalah apa? Pembekal ataupun supplier. Kita kena faham ayat account tu. Maksudnya, awak ada perniagaan, awak ada pelanggan. Pelanggan itu ialah dia berhutang dengan kita. Kalau creditor, kita berhutang dengan dia. Itu. Awak kena faham tu ya. Tulis sikit lah. Saya rasa saya dah tunjuk ni. Yang awal-awal dulu kan. Macam orang kata, awak tengok balik lah nota yang lepas. Right? So, masih ada lagi yang step. Awak kena tulis debtor. Okay. Alright. So, disebabkan ada yang tak perfect 100%, kita teruskan lagi lah. Sudah kita lah. Okay. Yang ni dia punya jawapan ni. Cuma yang revenue dengan expenses tu yang awak kata tadi lah. Yang awak kata tadi. Saya kena ajar cepat lah ni. Okay. So revenue are earned or recognized when a business sell goods or service to its customer, which result in an inflow of assets such as cash or debtors. Maksudnya di sini revenue ialah apa? Pulangan ataupun jualan lah. Contohnya awak buat perniagaan, awak dah beli aset semua. Sekarang ni waktu awak operasi, maksudnya awak buat aktiviti apa? Aktiviti menjual. So bila awak jual, contohnya awak jual buku. Okay. So awak jual buku ataupun tak payahlah buku je. Jual baju je. Awak jual baju kepada siapa? Kepada pelanggan. Okay. Kalau nak nampak lebih cantik lagi, saya buat gambar sikit
Tengok sebelah kiri dan sebelah kanan tu. Sebelah kiri tak kira lah kiri ke kanan. Kiri menjual, kanan pelanggan awak ya. So bila kita jual, kita akan dapat duit dan cash bertambah. Satu lagi apa? Awak punya revenue pun akan bertambah. Okay. So kita jual satu, awak buat situasi awak jual kepada, contohnya kepada Yusra kepada Yusra secara tunai, cash lah. Dan satu lagi awak jual kepada Yuven secara hutang. So Yuven itu dianggap sebagai debtor. Debtor Yuven sebab dia ada hutang. Ada hutang dengan awak. Okay. Yuven tu ada hutang. Nanti awak akan lebih jelas lagi lah. Kalau kita buat jualan, yang pertama secara cash, secara tunai, apakah kesan dia? Awak jual pada Yusra tadi. So kesan dia ialah apa? Awak punya sale akan bertambah dan awak akan dapat duit cash daripada Yusra. So Yusra tak ada hutang dengan awak, tak ada nama lah debtor Yusra. Dapat cash lah. Yang kedua, awak jual kepada Yuven. Yuven tu ada pelanggan, dia berhutang. Jadi awak buat sales dengan debtor. So ada dua situasi. Satu sales dengan cash, yang kedua sales dengan debtor. Kalau sales dengan debtor, ia berhutang. Nanti akan lebih jelas. Ada banyak lagi contoh, awak akan lebih jelas lagi selepas ini. Okay, dan seterusnya ialah expenses. Awak tulis situlah, ni pun saya dah sentuh sebenarnya. Expenses ialah burn. Dah sentuh ni. Saya nak ada cepat. Burn lah, habis guna. Iaitu belanja-belanja yang awak guna untuk, kalau tak ada belanja, dia habis guna. Kalau awak beli aset lain, awak masih guna, itu adalah aset. Tapi kalau expenses, petrol contohnya, itulah expenses. Makanan, awak makan tu, expenses. Sebab dia habis, awak makan, tu habis. Dia tak ada sebagai aset, tak ada. Kalau awak beli contohnya beli motor, motor nampak setahun, 2 tahun, sampai 20 tahun So, yang awak beli kereta contohnya, ni kereta, yang aset adalah kereta, tetapi yang minyaknya adalah petrol adalah expenses. Expenses ni maksudnya yang boleh guna habis lah, dia habis guna lah. Dan kalau tak ada expenses itu, aset itu tak dapat digunakan. Macam kereta, awak beli kereta tapi awak tak belanjakan pun. Tak masuk duit minyak. Minyak tu kan habis guna kan. So aset, bila tak ada minyak petrol, aset tu boleh gerak. Tapi kereta tu memang aset. Tapi untuk menggerakkan dia menggunakan petrol. Petrol itu adalah expenses. Sila catatlah mana-mana yang perlu, yang awak rasa. Nota ni semua ada tau. Mungkin awak rasa lukisan ni membina, apa benda yang awak rasa boleh membantu awak untuk mengingat. Tulis Semua ni ada dalam modul nanti, dalam saya dah bagi tadi tu. Okay. Ini contoh-contoh expenses dan jadi awak kena salin lah. Boleh tak awak salin? Ni awak salin. Ini memang penting awak salin, okey? Ini adalah sangat penting awak salin. Sebab inilah nama-nama akaun, okey? Ini adalah nama-nama akaun. Ini contoh-contoh apa? Contoh-contoh revenue dengan expenses. Ini memang ada dalam exam ni.
Mohon awak salin lah. Contoh-contoh revenue, contoh-contoh expenses. Dan revenue ini ialah menambahkan capital, equity. Ini equity akan bertambah, dan expenses, equity atau capital akan berkurang. So kalau revenue equity bertambah, equity berkurang. Berkurang sebelah mana? Sebelah debit. Bertambah sebelah mana? Debit. Yang ni agak kompleks sikit. Okey, kenapa dia tu? Sebab kita dah belajar lah. Awak jangan tanya pula kenapa dia equity bertambah belah kredit, dah belajar. Kalau tanya ni memang cik lah. Penat lah saya nak ajar lagi ya. Mak Aziz pun awak kena susun debit sebelah atas. Debit sebelah atas, kredit sebelah bawah ya. General. Account business pun salah. Business ialah biasa. Bukan business ialah apa? Capital Ni debtor. Itu salah. Dia bayar. Pedangan bayar kita dapat cash tau. Nanti awak buat pembetulan, buat semua. Tak ada semua, tak ada sambung yang betul semua ni. Dia tak buat channel. Okey, kita sambung. Untuk revenue ialah ada perkataan receive. Maksudnya kita buat jualan, kita dapat duit. Ya? Kita dapat duit. Iaitu contoh-contoh revenue ialah apa? Jualan, interest receive. Kita dapat interest. Kita masukkan duit dalam ASP, dapat interest. Commission, dapat commission. Jual buku, jual kereta, dapat commission. Rent receive, awak ada rumah dan awak dapat sewaan daripada rumah kan. Discount receive awak tulis sikit lah. Saya akan terang lagi. Discount receive ialah kita bayar kepada pembekal, bayar cepat dapat diskaun. Bayar cepat lah. Dan belanja, ni contoh-contoh belanja. Kita ada cost of goods sold ataupun
cost of sales, purchase, semua cost-cost lah. Beli, purchase tu, itu ialah dalam satu kumpulan lah. Bahan mentah Wages, wages ni bukannya tu, wages MACD tu. Wages ialah upah. Kita bayar gaji, bayar upah, bayar gaji, bayar insurans, semua bayar lah. Bukan aset Insurans, elektrik, bayar bil elektrik, bayar stamp post, legal fees, audit fees, okay. Interest, expenses, kita bayar interest, buat pinjaman kita bayar interest, okay. And then kita bayar sewa. Discount allowed ni, dia beza dengan discount receive. Discount allowed ni kita kasih diskaun. Contohnya kita kasih pada pelanggan, dia bayar cepat hutang ni, kita beri diskaun. Itu adalah expenses yang melibatkan duit keluar. Duit kita keluar, okay. Ataupun pengurangan kepada kita punya modal lah. Bila duit keluar, modal kita akan berkurang, kita berkurang. Ini agak susah sikit. Yang ini, the business receive cash of 1,000 for rent. Maksudnya di sini kita ada, yang saya like tu, kita ada account apa? Account cash dengan account apa? Ini receive Yang ini adalah apa? Rent receive. Okay. Iaitu cash kita akan, bila kita dapat duit, cash kita akan bertambah. Kita punya rent receive pun akan bertambah. Iaitu sini equity akan bertambah. Yang ini cash adalah apa? Cash adalah asset akan bertambah. Okay. So rent receive equity akan bertambah. Sebelah mana equity bertambah? Sebelah kredit. Aset bertambah sebelah debit. So kita boleh masukkan dekat sini lah. Cash. Awak buat debit dulu. Lepas tu account ni rent receive. Cash adalah asset. Yang ini adalah equity. So sini bertambah, aset bertambah sebelah mana? Debit, kredit. Dan kita akan buat journal lah. Debit apa? Debit cash dan kredit rent receive. Okay. Sejumlah RM1,000. Maksud, awak dah sampai masa awak kena beli buku journal Okay, tapi yang ni adalah awak menulis menulis. Tetapi ini jawapan akhir dia lah. Okay. Yusra, apa benda nak tanya? Boleh. Nanti awak tengok tu je lah. Nanti saya akan, nanti kawan awak ingatkan untuk kehadiran Okay. Okay. Sama. Alright. So, dan awak boleh kategorikan juga revenue pun boleh sebagai revenue tadi kita ada apa? Asset. Sekejap asset sama dengan liability tambah equity. Okay. Dan kita boleh buat juga asset sama dengan apa? Saya ajar. Liability tambah equity tambah apa? Tambah revenue tolak apa? Saya buat sini asset sama dengan apa? Liability tambah equity tambah revenue tolak apa? Expenses. So expenses ke belakang. So jadi rent receive ni ialah satu, dia adalah revenue Dan ada buku lain, revenue ni adalah capital juga. Capital bertambah lah. Revenue pun bertambah. Kalau nak buat revenue pun betul, capital pun betul So kalau nak lebih jelas, revenue bertambah sebelah mana? Bertambah sebelah kredit. Okey, dan seterusnya yang penting ni lah. Debit cash
Kredit apa? Rent receive. Okay. Ada lagi nak tanya? Akilah apa pula? Akilah. Oh, okey, okay. Tak payah tanya. Revenue memang tak payah tanya lah. Revenue memang kekal, dia adalah sama dengan capital. Boleh dia tak ada kena mengena dengan asset liability, tak ada. Revenue adalah capital lah. Tetapi ada satu buku dia kekal sebagai revenue lah. Dia terjelma daripada capital lah. Capital ni sama dengan apa? Revenue tolakkan dengan apa? Tolakkan dengan expenses lah. Okay. So revenue akan menambahkan capital ataupun equity. Dia sebenarnya saya sebut capital adalah ataupun sama dengan apa? Equity. Okay. Jadi kalau awak katakan tadi, kalau revenue dia memang capital ataupun equity. Dia bukannya asset, dia bukannya liability. Boleh? Alright. Terus. So awak boleh buat sama ada dia revenue ataupun apa? Capital. Jadi awak tak nak pening-peningkan kepala, awak sebagai revenue. Okey. Untuk mengurangkan pening kepala, awak cuba buat ni. Cash sale of RM1,000. Okey. Ni. Buat cuba cash sale of RM1,000. Agaknya hari ni tak apalah, kita agak lambat. Okey. Apalah. Takkan awak faham. Yang ni saya nak awak buat analisis dan buat journal Awak kena buat sendiri ni. Jangan jangan orang kata tak nak ikut arahan saya. Journal buat journal lah. Buat ni analisis, buat kotak ni, lepas tu buat journal. Okey. Yang tadi kena buat balik, tak apa. Nanti kemudian awak balik. Kan awak ada masa banyak lagi. Cash sale of, ni paling senang. RM10,000. Kita ada 2 account. Dah ada 2 situ. Nanti siapa-siapa saya beri lagi soalan nantilah Saya beri lagi soalan. Senang saya tu tepik lah. Lepas ni lah. Kalau agak-agak 10 sampai setengah awak rasa memang nak keluar-keluar saja. Tapi ada seorang yang nunggu saya untuk saya tepikkan suatu soalan untuk awak buat. Yang ini tak nak faham tepik tu. Tepik tu saya screenshot masuk WhatsApp lah Saya paste. Tak Melayu tak tahu apa tu tepik. Macam contohnya awak dululah kalau berdarah dekat dia punya apa, tapi betul tak masa dekat lutut lah. Ush, dekat kunyit dekat belakang. Tepik kunyit tu. Yang awak buat pula. Awak pakai ni je bila berdarah guna apa guna ni
minyak gamat. Lepas tu darah awak akan cepat apa tak boleh ni ya. Kalau pergi klinik RM80 dia bayar. Saya baru ni saya dah gelabah. Kalau pergi klinik RM80 dia buat. Jari saya macam terkena pisau. Darah tak berhenti-henti je. Situ minyak gamat pun tak ada. Betulan lah. Dah siap belum ni? Cepat sikit. Oh, ya Allah. Apa. Saya harapkan ada satu lagi yang saya kena buat cepat. So, tak apa. Saya tak payah tunggu. Inilah jawapan dia. Cash bertambah, aset bertambah, sale adalah revenue ataupun capital. So, revenue ataupun capital boleh. Senang saya buatlah sini. Revenue ataupun capital. Senang je. Tak payah pening-pening kepala. Revenue sama dengan capital ataupun sama dengan equity. Awak tak payah pening kepala. Kalau saya kata salah satu guna, boleh. Contohnya kalau kita guna debtor. Okay. Awak buat account nama dia client. Boleh. Boleh. Client Ahmad. Debtor Ahmad. Boleh. Itu maksudnya. Tetapi kalau macam cash at bank, awak tulis check. Account check tak ada. Memang tak boleh lah. Tapi masih lagi boleh diterima juga kalau dalam penandaan marking paper. So yang ni dah buat Yang ni rasanya dah sale bertambah. Sale adalah revenue bertambah sebelah mana? Sebelah kredit. Jadi kredit sale. Debit cash, kredit sale. Dan saya harapkan ada satu lagi sebelum kita habis iklan ni. Yang ini saya rasa ada dalam saya dah tipikkan dalam awak punya nota. Cuma yang ini okay, yang ni awak cuba buat. Boleh tak? Aktiviti 2.6 ni. Tulis sikit. Buat dalam kat rumah. Sama je. Dia aktiviti awak boleh buat. Ni sama je. Kalau tak awak bazir masa. Bazir masa sangat. Ni. Okey. Expenses. Okay. Awak bayar insurance by cash. So, kita highlightkan insurance dengan cash. Insurance dengan cash. Insurance itu adalah apa? Insurance adalah expenses. Ataupun capital. Expenses lah senang. Awak jangan pening-pening kepala. Insurance adalah expenses. Boleh juga tetapi nanti awak keliru. Jadi expenses dia bertambah kat sini. So insurance bertambah sebelah debit. So jadi kat sini kita ada apa yang awal tu. Asset. Saya tulis sekejap je. Sekejap saja. Slide. So saya tulis besar-besar lah. Asset tambah apa? Expenses sama dengan apa? Ni tulis boleh tak? Liability tambah equity ataupun capital tambah apa lagi? Revenue. Okey. Yang ini contohnya expenses ini kalau dia bertambah sebelah mana? Sebelah debit. Kalau revenue bertambah sebelah mana? Sebelah kredit. Okey. Ini formula dia lah. Sini debit sama dengan kredit. Semua bertambah lah. Dia perlukan bertambah di sebelah mana. Okey. Yang ni saya rasa saya dah ajar yang ni kan. Ni saya rasa saya dah ajar. Okey. Tu. EX ialah expenses Okey. Alright. Kenapa expenses
ini bertambah. Kenapa expenses bertambah walaupun awak bayar? Sebenarnya awak punya expenses bertambah. Contohnya awak petrol. Sebelum ni awak tak ada kereta. Tak pernah pun bayar. Sekarang ni awak bayar untuk bayar petrol. Atau bayar insurans. Awak sekarang ni insurans lah. Awak sebelum tak ada insurans, tak ada belanja insurans. Tapi sekarang ni awak beli insurans dan awak bayar pula insurans. So awak punya expenses akan apa? Pelajar selalu keliru ni. Expenses akan bertambah. Expenses akan bertambah. Bila expenses bertambah sebelah mana? Sebelah debit. So debit insurans, kredit apa? Debit insurans, kredit. Kalau kat sini, sekejap Kalau kat sini debit apa? Saya buat kat sini debit insurans, kredit, cash. Journal dia. Okay. So yang lain, awak cuba baca sampai slide berapa? Banyak ni sampai slide 60 boleh tak? Sampai slide 60. Slide 1 sampai slide 60 ada dalam nota yang saya buat. Pandai. Aduh, baca. Buatlah sampai faham. Tapi saya akan ajar juga. Tapi agak lambat nanti bila mana. So sila buat atau baca slide saat muka surat 1 hingga berapa tadi? Hingga 60 ataupun yang ni lah slide yang saya beri ni slide yang ni. Slide ni. Slide ni Okay. Dan rasa itu saja untuk hari ini. Awak baca dulu. Untuk memahami ni, saya akan beri soalan. Satu soalan ni. Saya akan beri satu soalan ataupun dua lah paling banyak. Dan ada seorang ataupun dua orang yang akan tunggu saya untuk saya beri soalan. Tak kisah. Kalau, tapi yang lain boleh itulah. Boleh keluar lah. Okay. Ini nak minta nak check kehadiran Sekejap. Okey, kita dah sekejap. Saya nak aktifkan kelas. Okey, cuba baca daripada slide 1 hingga 60. Dan buatlah latihan yang ada dan sebagainya. Nanti kita akan bincang untuk next class. Okey, rasa itu saja untuk hari ini.